صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rif wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, yang mengikuti FB Live kita yang telah masuk pada malam ini ke siri yang ke-13 di dalam siri kuliah yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, yang dikenali sebagai ARG, di page ARG pusat, boleh dilihat maklumat tentang kitab yang kita gunakan untuk program ini, untuk siri menghuraikan kitab ini, iaitu kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi kita telah sampai ke muka surat 34, masih lagi dalam rangka menghuraikan, menerangkan bid'ah hasanah yang berlaku setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah hasanah yang dilakukan selepas daripada Nabi sallallahu telah wafat, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para sahabat. Jadi ada sebahagian umat Islam yang jadi keliru kerana mereka bahawa kalau memang itu dilakukan oleh sahabat, maka itu sudah jadi sunnah, tidak lagi menjadi bid'ah. Jadi ini bukan contoh bid'ah hasanah, kerana yang melakukan perbuatan baru ini adalah sahabat. Bila sahabat yang melakukannya, maka ia telah menjadi sunnah. Baik, kita boleh jawab daripada dua sudut. Yang pertama, memang kita katakan yang dikatakan sunnah itu maknanya tariqah, jalan. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sesuai disebut sebagai sunnah. Maknanya itulah jalan, cara para sahabat. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Itu mengikut kepada sunnah saya dan sunnah khulafa' ar-rasyidin, maknanya cara perbuatan jalan khulafa' ar-rasyidin. Jadi daripada sudut itu tak ada masalah, kita boleh namakan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, khususnya oleh khulafa' ar-rasyidin, itu sebagai sunnah, maknanya cara, cara mereka. Tetapi daripada sudut yang lain, oleh kerana perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in adalah perbuatan baharu, maknanya perbuatan yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, maka daripada sudut baharunya itu dinamakan bid'ah. Daripada sudut ini adalah jalan para sahabat, jadi as-sunnah at-tariqah.
sunnah dari segi bahasa bermakna jalan. Tapi daripada sudut bahawa perbuatan sahabat-sahabat itu, jalan sahabat itu tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW, maka boleh juga dinamakan bid'ah. Maka oleh kerana bid'ah ini adalah perkara yang dilakukan oleh para sahabat, maka kita memahami ianya adalah bid'ah yang hasanah. Itu daripada satu sudut. Daripada sudut yang lain, bila para sahabat sendiri melakukan perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang baharu, ya, cuba lihat dalam contoh yang pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas daripada kewafatan Nabi SAW melakukan satu perkara baharu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu jam'ul Qur'ani fi mushafin wahidin, ya, mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Jadi kata sebahagian daripada kawan-kawan kita, kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melakukan, maka itu bukan lagi bid'ah. Padahal kata-kata dia itu bercanggah dengan pendirian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, yang mana ketika dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu supaya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, jelas daripada respon Sayyidina Abu Bakar bila menganggap perbuatan itu bid'ah dengan mengatakan kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita itu mahu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Sayyidina Abu Bakar sebab kenapa beliau asalnya keberatan untuk melakukan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini, kerana beliau melihat ianya tidak dilakukan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ianya satu perkara bid'ah, ya. Oleh kerana ia perkara bid'ah, perkara baharu, maka Sayyidina Abu Bakar asalnya keberatan, ya, untuk melakukannya. Tetapi setelah diyakinkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan kata beliau, innahu wallahi khair, sesungguhnya, ya, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu demi Allah adalah satu perkara yang baik, yakni hasanah, lalu dilakukan oleh dua orang khulafa ar-rasyidin. Maka kalau kita nak ikut sunnah khulafa, bermakna kita ikut cara mereka itu, tidak melarang semua perkara yang baharu semata-mata kerana ianya tidak berlaku di zaman Nabi SAW, tidak. Tapi sunnah khulafa ar-rasyidin, mereka bahkan melakukan perkara baharu, yakni perkara bid'ah, asalkan ianya khair, asalkan ianya daripada neraca syarak adalah perbuatan yang baik. Kemudian kita juga telah sebutkan di penghujung kuliah kita semalam bagaimana jelas, ya, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berbeza sunnah beliau sebagai salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin dengan pendirian golongan Wahabi. Ya, golongan Wahabi mendakwa bahawa bid'ah boleh berlaku hanya kalau dalam urusan dunia. Maknanya kalau bid'ah dalam urusan dunia itu tidak ada masalah, ya. Misalnya kita menggunakan handphone, buat live, pakai jam, pasang kipas dan sebagainya, memang tidak ada di zaman Nabi SAW, yakni bid'ah, perkara baharu. Tapi oleh kerana ia menyangkut urusan dunia, jadi kata golongan Wahabi itu tidak masalah. Yang itu menyangkut urusan agama, yang itu haram, ya. Kalau menyangkut bab baca Yasin, menyangkut bab salawat, zikir, kalau tidak ada dalil khusus daripada Nabi SAW, maka itu bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Dalam kuliah yang awal-awal dahulu, muslimin muslimat, ya, boleh merujuk. Saya telah terangkan kebatilan, ya, kayu ukur ini dengan 4 poin, ya. Nanti boleh rujuk dalam link-link yang saya berikan di situ. Tetapi ini sebagai tambahan, jelas bahawa kayu ukur yang digunakan oleh Wahabi itu kayu ukur yang batil, yang tidak disokong oleh dalil. Kerana sahabat Nabi sendiri, salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin, melakukan bid'ah dalam urusan agama. Azan adalah urusan agama, urusan ibadah, ya, menyuruh orang supaya melakukan. Wa Anisa ibn radhiyallahu anhu qala kana an-nida'u yaumal jumu'ati awwalahu idza jalasa al-imamu 'alal mimbari 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Jadi daripada As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, beliau menceritakan, ya, an-nida' maknanya azan, pada hari Jumaat untuk salat Jumaat, pada awalnya itu berlaku apabila imam duduk di atas mimbar. Maknanya khatib lah, ya, khatib yang naik atas mimbar ni boleh jadi khatib juga imam. Lalu dia duduk atas mimbar, ya, kita boleh perhati, ya,
Jangan sampai lupa, mentang-mentang kita sudah lama tidak solat Jumaat kerana masalah COVID-19 ini, dan ada cadangan yang bagus juga daripada sebahagian ilmuwan kita supaya solat Jumaat ini jangan sampai ditinggalkan terus, diseimbangkan antara untuk menjaga maslahah mengelakkan jangkitan dengan antara tuntutan agama bahawa dilakukan solat Jumaat ini, maka boleh kita itu bertaklid kepada qaul qadim, pandangan yang dahulu kan. Imam Syafi'i rahimahullah taala ada qaul qadim, pandangan awal sebelum duduk di Mesir, dan qaul jadid, pandangan beliau yang baru yang ketika beliau telah duduk di Mesir. Jadi kalau ikut qaul yang qadim tu boleh sahaja didirikan Jumaat hanya dengan bilangan 4 orang. Tapi ada syarat lah, ada syarat yang perlu dipenuhi. Tapi kalau sekadar bilangan, kalau 4 orang, maknanya mungkin Bilal, imam, khatib, siap, selesai dan dengan menjaga social distancing dan sebagainya. Itu satu cadangan yang baik, mungkin boleh dipertimbangkan oleh ashabus samahah, para mufti kita. Tapi jangan sampai kita lupa, kan bila khatib naik atas mimbar, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu dia duduk. Jadi daripada zaman Nabi SAW, bila khatib duduk atas mimbar, dilaungkan azan. Itu yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bahkan itulah yang berlaku di zaman dua khalifah yang awal, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Falamma kana Uthmanu radhiyallahu anhu wa kathuran nasu zadan nida ats-tsalitsa ala Zawra'i wa hiya darun fi suqil Madinah. Apabila datang masa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan ketika itu manusia telah menjadi ramai, umat Islam dah ramai yang berniaga jauh dari masjid, dan melihatkan kemungkinan kalau azan macam dahulu di zaman Nabi SAW dan juga di zaman dua khalifah yang awal, ada kemungkinan bahawa ada orang yang akan terlambat untuk salat Jumaat ataupun tertinggal terus tidak salat Jumaat. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu melakukan bid'ah dalam urusan agama ini, iaitu zanan nida as-salisa, dengan menambahkan azan yang ketiga. Mana datang azan yang ketiga? Kata azan Jumaat 2 kali. Kerana qomat itu juga disebut azan. Jadi asalnya zaman Nabi SAW ada 2 azan. Azan khatib duduk atas mimbar, dan azan yakni qomat, dekat nak solat tu qomat. Dia dianggap sebagai 2 azan, seruan untuk solat. Sementara yang ketiga ni maksudnya yang mula-mula dilakukan dalam turutan kelakuan itu, dilakukan azan itu dahulu di mana? Di satu tempat namanya Zawra, iaitu satu nama tempat di pasar Madinah. Jadi orang yang berniaga di pasar Madinah, dia dengar azan yang mula-mula tu, dia tahu bahawa waktu untuk salat Jumaat sudah semakin hampir. Jadi dia sempatlah conclude dia punya jual beli, tutup kedai dan sebagainya, lalu bersiap untuk salat Jumaat. Jadi ini adalah perkara bid'ah, dan jelas bid'ah ini adalah bid'ah dalam urusan agama. Tapi Sayyidina Uthman yang buat, dah jadi sunnah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu buat, maknanya ini sunnah. Maknanya apa? Maknanya sunnah sahabat adalah melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama, tetapi dengan syarat ianya adalah hasanah. Hasanah daripada sudut ia mencegah orang Islam daripada ketinggalan solat Jumaat, ataupun mencegah orang Islam daripada kelewatan solat Jumaat. Jadi dilakukan bid'ah yang hasanah. Kalau dibangkang dengan dakwaan ini hanya ijtihad Sayyidina Uthman sahaja, dia kena ingat bahawa ijtihad Sayyidina Uthman itu jauh lebih baik daripada ijtihad dia. Kerana ini sahabat Nabi yang alim, generasi salaf yang paling salaf, iaitu generasi sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW, salah seorang daripada yang dijamin syurga. Maka insya-Allah kita selesa mengikut kepada ijtihad beliau kalau semata-mata itu atas dasar ijtihad. Tapi lebih daripada ianya adalah ijtihad, apabila dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tidak ada satu orang sahabat yang membangkangnya. Maknanya bila Sayyidina Uthman suruh azan tambahan itu, sahabat semua okey. Sahabat tidak ada yang komplain. Mungkin zaman sahabat tidak ada Wahabi lagi. Kalau ada Wahabi mungkin komplain juga. Sahabat-sahabat tidak komplain. Jadi bila satu sahabat mengeluarkan satu fatwa atau mengeluarkan sesuatu arahan, tidak dibangkang oleh sahabat yang lain, inilah yang disebut sebagai ijma' sukuti. Implied ijma' yang berlaku secara diam.
Tidaklah bila Sayyidina Osman bin Affan mengarahkan azan tambahan, seorang sahabat lain kata, ya betul, seorang sahabat yang lain kata, macam itu bagus. Tidak semestinya. Memadai, tidak ada yang membangkang, itu sudah boleh dianggap ijma', terutamanya di zaman para sahabat, yang mana sahabat itu masing-masing tahu tentang apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain. Baik, itu ceritanya hari semalam. Jadi kita tambahkan lagi, moga-moga kawan-kawan kita yang masih keliru itu, Allah bukakan dada kita dan dada mereka untuk menerima kebenaran, lalu kita tidak perlu lagi bergaduh, berbalah tentang benda-benda yang tak sepatutnya kita itu bergaduh. Iaitu di muka surat 34, bagi saudara-saudari muslim-muslimat yang ada kitab, boleh buka ke muka surat 34, iaitu berkaitan dengan isu solat sunnah. Solat sunat lah kita sebut bahasa Melayu kita ni, solat sunat sebelum solat Id dan sesudahnya. Apa dia solat Id? Solat hari raya. Ceritakan dalam riwayat ini, Adil Walid bin Sari'in qala Amirul Mukminina Ali bin Abi Talib bin radhiyallahu anhu fi yaumi Idin. Fasa'alahu qaumun min ashabihi faqalu ya Amirul Mukminin ma taqulu fi sholati yaumal Id qabla as-sholati wa ba'daha. Falam yarud alaihim syai'a. Thumma jaa'a qaumun fasa'alu kama sa'aluhu alladhina kanu qablahum fama radda alaihim. Falamma intahayna ila salati wa shalla bin nasi fakabbara sab'an wa khamsan thumma khataba an-nasa thumma nazala farakiba faqalu ya Amirul Mukminin qala fama asaitu an asna sa'altumuni 'anis sunnah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli qablaha wala ba'daha faman syaa'a fa'al wa man syaa'a tarak. Atarawni amna'u qauman yusalluna fa akuna bimanzilati man man'a 'abdan idza shalla. Masya-Allah tabarakallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat alim, sepupu Nabi, menantu Nabi SAW, sepupu Nabi, menantu Nabi, dan juga bapa kepada cucu-cucu Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang sangat alim, bahkan selalu Sayyidina Umar juga menanyakan pendapat Sayyidina Ali bila berdepan dengan sesuatu masalah. Sayyidina Ali yang begitu alim di kalangan sahabat Nabi lagi, beliau sendiri tidak melarang sesuatu perbuatan itu hanya kan semata-mata kerana di zaman Nabi SAW ianya tidak dilakukan. Dan ini bukan isu urusan dunia, ini jelas urusan agama, solat, sembahyang. Jadi diriwayatkan daripada Al-Walid ibn Sari' radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu hari, iaitu hari raya, kami keluar bersama dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, keluar bersama dengan Sayyidina Ali sebagai khalifah nak pergi sembahyang raya. Lalu beberapa orang daripada sahabat beliau menanyakan tentang melakukan salat sunat sebelum salat Id dan sesudahnya. Kita boleh bayangkanlah kalau di zaman kita ni misalnya ada orang alim sedang dalam perjalanan untuk menunaikan solat hari raya. Dalam perjalanan tu pun kadang orang masih nak tanya fatwa lagi, orang masih nak tanya hukum lagi. Jadi dalam keadaan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bukan sahaja sebagai status beliau sebagai Amirul Mukminin, juga status beliau sebagai seorang yang alim, yang faqih, yang mujtahid, ditanyakan tentang hukum, apa hukum solat sunat sebelum solat Id dan sesudahnya. Tapi beliau tidak menjawabnya. Tengok bukan semua soalan itu perlu dijawab then and there. Ada masanya jawapan itu sesuai pada waktu yang lain. Jadi itu janganlah pula dituduh sebagai menyembunyikan ilmu. Apa ustaz ni orang tanya tak jawab, diam je. Barangkali masanya tidak sesuai untuk dijawab, maka akan dijawab pada masa yang sesuai. Sayyidina Ali tak jawab. Lalu datang lagi beberapa orang yang menanyakan hal yang sama kepada beliau. Tanya juga tentang isu solat sebelum dan juga selepas daripada solat Id. Mungkin isu tengah panas lah masa tu Kalau zaman kita ni sehari dua ni mungkin isu bid'ah ni tengah panas. Ada orang kata tidak ada bid'ah hasanah. Jadi orang tanya, macam mana ustaz, betul ke tak ada bid'ah hasanah? Mungkin begitu isu tengah panas. Jadi dua kali ditanya oleh orang yang berbeza, pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak menjawabnya.
Setelah kami tiba di tempat solat, dah sampai tempat nak solat hari raya, lalu beliau menjadi imam solat dan bertakbir 7 kali dan 5 kali. Kan kalau kita ingat, solat sunat hari raya ni dia ada sikit beza dari segi kaifiat dia. Walaupun perbezaan ini hukumnya sunat sahaja ya. Kalau kita tidak melakukannya, masih lagi solat sunat hari raya kita itu masih lagi sah ya. Tetapi yang lebih afdalnya ikut caranya adalah rakaat pertama setelah kita takbiratul ihram itu kita takbir 7 kali, kemudian barulah ya dengan Fatihah dan sebagainya. Kemudian rakaat kedua, yang ni yang selalu orang lupa. Rakaat pertama kadang orang duk ingat ya sebelum solat. Rakaat kedua ni oleh kerana dah terbiasa, kadang naik daripada sujud terus baca Fatihah. Tapi sebenarnya kalau tak lupa, sepatutnya takbir 5 kali. 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Kemudian khutbah. Kan lepas solat raya baru khutbah, berbeza dengan khutbah jemaat. Khutbah dulu baru solat. Kalau hari raya terbalik. Solat dulu baru khutbah. Setelah turun dari mimbar, beliau menaiki kenderaannya nak baliklah, dah selesai solat. Kemudian masih ada lagi yang bertanya. Ini baru masih yang sesuai. Dah selesai urusan solat, tak kelam kabut dah. Nak cerita tentang hukum hakam, barulah Sayyidina Ali jawab. Ya. Orang tanya, "Hai Amirul Mukminin, mereka melakukan solat sunat sesudah solat Id." Tadi maknanya ditanyakan apa hukum solat sunat sebelum solat Id, solat sunat. Lepas solat Id ada lagi solat sunat lagi. Apa hukum? Boleh ke buat macam itu? Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masya-Allah tabarakallah menjawab daripada dua sudut. Ya, ini yang kadang-kadang kawan-kawan kita yang berfahaman Wahabi ini dia tak boleh lihat daripada dua sudut. Contoh, ni tak berlaku di zaman Nabi SAW. Okey, tak berlaku satu sudut. Tapi apa hukum dia? Hukum dia tu sudut yang lain. Yang ini yang difahami misalnya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam-salaman selepas daripada solat tidak berlaku di zaman Nabi. Itu pada satu sudut. Tapi apa hukum? Hukum itu sudut yang lain. Kena tengok kepada dalil. Adakah di sana larangan? Ya? Jadi sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa bersalam lepas daripada solat itu sama ada bid'ah yang harus, bid'ah kerana perkara baharu tidak berlaku di zaman Nabi SAW, ataupun bid'ah yang sunat ya. Kalau kita itu memang sebelum solat masih belum berjumpa, jadi lepas solat baru berjumpa, maka memang disunatkan kita itu radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, sahabat Nabi yang alim, ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk syurga. Beliau faham satu daripada sudut sunnah, yakni ini adakah dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak. Itu satu sudut. Sudut yang kedua adalah daripada sudut hukum. Tak berlaku di zaman Nabi, apa hukum? Kerana tak berlaku zaman Nabi itu hanya menunjukkan ini bid'ah. Tapi hukumnya apa? Cuba lihat ya. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu faham. Beliau menjawab, ya. Beliau menjawab, apa yang akan aku lakukan? Kamu sebenarnya nak suruh saya buat apa? Kalian bertanya kepadaku tentang sunnah. Kalau kalian bertanya ini adakah sunnah, sesungguhnya Nabi SAW belum pernah melakukan solat sunat sebelum sesudahnya. Mana daripada sudut, adakah ini sunnah Nabi? Sembahyang sunat sebelum solat hari raya itu adakah sunnah Nabi? Itu cara Nabi. Dan selepas solat hari raya ada lagi solat sunat, itu adakah cara Nabi? Kalau daripada sudut itu yang ditanyakan, tidak. Ya, ia bukan sunnah. Maknanya ia bukan satu perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi dari segi hukum apa dia? Kalau solat sunat ni lain daripada waktu yang diharamkan, boleh. Daripada waktu yang dilarang, boleh solat sunat. Itu namanya solat sunat mutlak. Jadi oleh kerana Sayyidina Ali faham hukum, dia menjawab, tetapi walaupun Nabi SAW tak pernah buat, siapa yang mahu melakukan, lakukan. Siapa yang mahu meninggalkan, tinggalkan. Tak payah berbalah. Jadi inilah yang dikatakan kebijakan daripada para ulama kita yang faqih, yang mujtahid, benda sunat tak payah bergaduh. Ya, kamu nak buat, silakan. Cuma bukan dengan alasan kamu buat itu kerana nak ikut cara Nabi. Ya, cara Nabi tidak. Cara Nabi tak sembahyang sunat sebelum solat Id. Cara Nabi tidak solat sunat selepas solat Id. Kalau daripada sudut itu tidak. Tapi daripada sudut solat itu solat sunat yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan pun tidak berdosa, maka siapa nak buat, buatlah. Siapa tak nak buat, tak payah buat. Aku tidak akan menghalang orang yang mahu solat. Semata-mata dia nak solat, kenapa aku nak halang? Semata-mata dia nak berdoa, silakan. Semata-mata dia nak baca Yasin, apa masalahnya? Lainlah kalau dia mendakwa, macam inilah
cara yang diajarkan oleh Nabi SAW macam itu, dia kena bawa dalil lah, ya, dia kena bawa bukti bahawa memang itulah cara yang khusus diajar oleh Nabi SAW. Tapi kalau sekadar dia itu berpayung dengan keumuman bahawa solat sunat boleh dilakukan bila-bila masa, baca Yasin nak baca bila-bila pun boleh, nak ziarah kubur anytime pun boleh, ya. Ada orang tanya tadi, atau mungkin semalam, macam mana Ustaz, ada orang kata tak boleh kita itu menetapkan ziarah kubur sekali setahun. Baik, dia kena faham, ziarah kubur ni kan satu perkara yang sunat ataupun harus, ya, yang disuruh oleh Nabi SAW selepas Nabi larang. Kenapa Nabi larang dahulu? Kerana ziarah kubur pada awalnya membawa kepada perbuatan yang haram. Ya, orang pada masa itu masih dekat dengan perangai jahiliyah. Kalau pergi kubur, mereka meratap, mengatakan perkataan-perkataan yang Allah tidak redha. Jadi oleh kerana ziarah kubur menjadi wasilah kepada perkara yang haram, Nabi larang. Tapi selepas umat Islam semakin kuat keimanan mereka, menziarah kubur itu tidak lagi mendorong mereka melakukan perkara yang haram, sebaliknya mendorong mereka mengingati kematian, mendorong mereka mengingat hari akhirat, oleh itu memperelokkan amal kebajikan mereka. Nabi suruh ala fazuruha, bila Nabi suruh dipahami sama ada wajib atau sunat. Okey, paling tidak oleh kerana suruhan itu datang selepas larangan, perkara itu dibenarkan. Dan ziarah kubur ini bukan ibadah khusus yang mesti pada hari tertentu, mesti dengan bilangan tertentu, mesti dengan kaifiat tertentu. Jadi yang nak membiasakan dirinya ziarah kubur hari-hari boleh, yang nak membiasakan ziarah kubur sebulan sekali boleh, yang nak membiasakan ziarah kubur di setahun sekali pun boleh. Cuma ada juga daripada perbuatan Nabi SAW dan juga para khalifah, iaitu mereka setahun sekali menziarahi kepada kuburan syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal dunia dalam peperangan Uhud, orang mati syahid dalam peperangan Uhud. Nabi SAW setahun sekali datang menziarahi. Khalifah selepas baginda juga setahun sekali datang menziarahi. Jadi daripada sudut ziarah kubur itu tidak ditetapkan waktunya, maka nak ziarah setahun sekali itu boleh. Nak ziarah setahun 2 kali tak ada masalah. Ya, nak ziarah tiap-tiap bulan tak ada masalah. Dan secara lebih khusus, kalau setahun sekali itu adalah sandaran daripada perbuatan Nabi SAW dalam menziarahi syuhada Uhud, ya, yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Diziarahi kuburan mereka itu setahun sekali, ya, atau disebut haul, ya. Haul itu maknanya berlalunya 1 tahun. Jadi ada sandaran, ya, secara umum daripada Nabi SAW. Dan sebenarnya mereka bukan menetapkan. Orang-orang Wahabi ni mereka selalu confuse, ya. Mereka tak faham beza antara menetapkan dengan membiasakan diri. Misalnya dalam isu baca Yasin malam Jumaat, kita kata apa masalah baca Yasin malam Jumaat, kan baca Quran. Dia kata kami faham, kami pun tak larang kalau semata kamu nak baca Quran. Cuma yang kami nampak tak betul kerana kamu tu menetapkan baca Yasin malam Jumaat. Menetapkan baca Yasin malam Jumaat tu, kata dia, tak ada dalil. Baik, sebenarnya ada dalil tentang kelebihan baca Yasin malam Jumaat, walaupun hadisnya tidak begitu kuat. Tetapi dalam bab fadailul a'mal, fadilat beramal, ulama kita tidak ada masalah, ya, asalkan jangan hadis yang dhaif jiddan ataupun hadis yang palsu, ya. Setakat hadis itu dhaif biasa, tak ada masalah. Tapi kita dulu katakanlah kita tidak tahu pun tentang riwayat tersebut, masih lagi membiasakan diri baca Yasin malam Jumaat, tak ada masalah. Kerana ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita jujur, baca Yasin malam Jumaat itu sikit. Sepatutnya kalau kita ni ahlul ibadah, paling tidak kita baca Yasin setiap malam. Dan sebenarnya baca Yasin malam Jumaat itu sedikit. Sepatutnya jangan Yasin saja. Malam Jumaat dia bacalah surah-surah yang lain, suratul kahfinya, suratul mulknya dan sebagainya. Bacalah banyak lagi. Tapi walaupun baca Yasin malam Jumaat sekali seminggu tu sikit, tapi kenapa kita konsisten melakukannya? Kerana ada dorongan daripada Nabi SAW, kalau melakukan satu kebaikan itu biarlah konsisten. Ahabul a'mali ilallah, sekasih-kasih amalan kepada Allah, adwamuha, yang paling berkekalan, wa in qalla, walaupun sedikit. Atas kefahaman itulah maka kita itu melakukan amalan baca Yasin malam Jumaat itu secara konsisten. Tetapi kita bukan menetapkan. Kalau kita menetapkan, contohlah, kalau ada orang dia salah faham, dia kata baca Yasin je, tak boleh baca surah lain. Malam Jumaat kan, malam Jumaat kena baca Yasin. Ataupun dia faham kalau nak baca Yasin mesti baca malam Jumaat. Macam malam ni malam Sabtu, tak boleh baca Yasin. Kalau nak baca Yasin mesti tunggu malam Jumaat.
Kalaulah ada orang dia punya confuse sampai dia anggap macam itu, kalau nak baca Yasin mesti tunggu malam Jumaat, atau kalau malam Jumaat hanya boleh baca Yasin, itu barulah yang dikatakan menetapkan. Maka menetapkan itu perlu kepada dalil. Bila tidak ada dalil, tidak boleh dia itu mendakwa penetapan yang sedemikian. Jadi kena beza antara membiasakan diri ziarah kubur setahun sekali dengan menetapkan, kau kalau nak ziarah kubur paling tidak setahun kau kena ziarah sekali. Kalau macam tu mana dalil? Tu perlu kepada dalil. Ataupun dia kata kau kalau nak ziarah kubur tak boleh lebih pada sekali. Setahun boleh sekali je ziarah kubur, jangan sampai 2 kali misalnya. Itu baru dikatakan menetapkan. Jadi kalau menetapkan sedemikian, jelas perlu kepada dalil. Kalau tidak ada dalil, tak boleh kita mendakwa perkara yang sedemikian. Tapi kalau membiasakan diri nak pergi setiap bulan, tak mampu, kubur di kampung, kita di bandar, tapi ambil peluang alang-alang balik hari raya, setahun sekali, membiasakan diri lepas sembahyang raya singgah ziarah kubur, berdoa dan sebagainya, itu tidak masalah. Tidak sebagaimana yang disangkakan oleh golongan Wahabi, kononnya ziarah kubur setahun sekali itu merupakan perbuatan yang bid'ah, yang sesat. Tidak demikian. Tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dalam keadaan beliau tahu bahawa sembahyang sebelum solat Id dan juga selepas solat hari raya tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau juga faham bahawa hukum solat sunat ini adalah sunat dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada waktu yang dilarang. Jadi sebelum solat Id tidak termasuk waktu yang dilarang, selepas solat Id juga tidak termasuk waktu yang dilarang. Maka walaupun ianya bid'ah daripada sudut tidak dilakukan oleh Nabi SAW, namun ianya hasanah kerana masih terpayung dengan keumuman disuruh kita itu menunaikan salat sunat semampu mungkin. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih memahami lagi dengan menyebut, dia bimbang kalau dia nanti dengan sebab dilarang, jangan buat ni, Nabi tak pernah buat sembahyang sunat sebelum Id ni. Ada orang sembahyang qabliyah Jumaat pun dia anggap bid'ah sesat. Jadi ini jelas Nabi memang tak buat. Tapi Sayyidina Ali faqih, dia orang yang faham, maka dia tidak mahu termasuk orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan solat. Kata dia, atarawni amna'u qauman yusalluna, adakah kamu nak supaya saya itu menghalang satu kaum kerana mereka itu solat? Fa aku nabi manzilati man mana'a abdan idza shalla, sampai aku nanti tergolong daripada orang yang melarang satu orang menunaikan solat. Aku tak mau. Biar sembahyang sunat, dia nak buat, dia tak mau buat, tak ada masalah. Jadi ini sikap yang sangat bijak yang perlu kita contohi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, hendaklah kamu ikut sunnah saya dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Macam inilah sunnah khulafa' ar-rasyidin. Mereka bijak dalam menepani perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan terus mereka larang, haram ini bid'ah dalam ibadah, haram masuk neraka, tidak. Mereka memahami ada terpayung dengan dalil yang umum, maka nak buat silakan, tak nak buat pun tidak ada masalah. Mungkin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengambil cue, mengambil isyarat daripada ayat Al-Quran, ara'aita apa dalam surah tu, yanha abdan idza shalla, orang yang mencegah satu orang hamba apabila hamba itu menunaikan solat. Jadi Sayyidina Ali tak mahu tergolong daripada orang yang melarang orang melakukan solat, walaupun kalau secara spesifik pada waktu tersebut memang tidak diamalkan oleh Nabi SAW, tapi masih lagi bukan waktu yang haram. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan salat sunnah sebelum salat Id dan sesudahnya. Kemudian beberapa orang melakukannya pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ternyata beliau membiarkan dan tidak menegur mereka kerana apa yang mereka lakukan masih termasuk di dalam bid'ah yang hasanah. Siapa sahaja boleh melakukan, tak mau lakukan pun tidak masalah. Di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang khulafa' ar-rasyidin, memahami bahawa sesuatu dalam urusan agama, dalam urusan ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW belum tentu salah dan tercela. Boleh jadi salah, boleh jadi tercela, tapi perlukan kepada dalil dan sandaran. Bahkan melakukannya mendapat pahala kerana solat yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW ini masih terpayung dalam solat sunat. Baik, yang seterusnya, hadis talbiyah. Sayyidina Abdullah ibn Umar
radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, meriwayatkan bahawa doa talbiyah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika menunaikan ibadah haji adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebagaimana yang selalu kita dengar dilantunkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah, ya. Jadi ini lafaz yang sahih. Cuba tengok. Wahabi sempit pemikiran dia. Bila ada hadis yang sahih menceritakan tentang talbiyah, menceritakan tentang salawat misalnya, maka Wahabi yang berfikiran sempit, dia assume lain daripada yang hadis sahih ini, maka itu bid'ah, tak boleh. Kalau nak selawat, hanya selawat Ibrahimiyah saja boleh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang tu boleh. Kerana itu ada riwayat daripada Nabi SAW. Tapi jangan baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman dan seterusnya, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha, tak boleh. Sebab bid'ah satu. Sebab lagi kata Wahabi, selawat syifa adalah syirik. Ini serius, ya. Hati-hati, ya. Fahaman Wahabi ni jangan kita nak ambil ringan, seolah-olah kita kata tak apalah, jangan besarkan sangat isu Wahabi, kita lebih penting lawan Syiah. Ya betul, penting kita lawan Syiah, kerana Syiah juga membawa ajaran yang menyeleweng. Tapi penting-pentingnya kita melawan ajaran menyeleweng, ajaran Syiah, liberal dan sebagainya, tidak menafikan kepentingan kita menolak fahaman Wahabi. Kerana fahaman Wahabi ini mudah mensyirikkan orang Islam tanpa dalil alasan yang sebenar. Contohnya tadi, selawat syifa. Selawat syifa selain daripada dianggap bid'ah yang sesat kerana tidak warid daripada Nabi SAW, selawat yang demikian juga dianggap selawat yang mengandungi kesyirikan. Kenapa? Kerana disebut dalam selawat tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad yang menjadi ubat dan penawar bagi hati, wa afiatil abdani wa shifaiha, yang menjadi kesihatan dan kesembuhan bagi tubuh badan. Jadi Wahabi yang tak faham, memang Wahabi banyaknya tak faham. Dia kata tak boleh selawat macam itu, syirik. Kerana kalau kita tanya kepada Wahabi, kenapa pula selawat macam itu syirik? Kerana kata dia, dalam selawat tersebut kita mengatakan Nabi SAW itu adalah syifa. Nabi SAW adalah penyembuh. Padahal yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, bukan Nabi. Jadi kalau kita kata Nabi SAW yang menyembuhkan, bermakna kita telah mensyirikkan Allah dengan Nabi. Jadi ini Wahabi betul-betul tidak faham. Wahabi gagal faham bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah tidak sama bila mana kita nisbahkan kesembuhan kepada Nabi SAW. Kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah itu atas jalan hakikat. Memang secara hakikat Allah yang menyembuhkan. Sementara kita menisbahkan kesembuhan kepada Nabi SAW itu atas jalan asbab. Bermakna Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW sebab kepada kesembuhan. Sama juga seperti penyakit. Kalau dari segi hakikat penyakit, la adwa, tidak ada jangkitan. Jadi kita tak payah risau sangat dengan COVID-19 kerana tidak ada jangkitan. Bukan. Tidak ada jangkitan dari segi hakikat, kerana penyakit itu dari segi hakikat datang daripada Allah. Yang sakit kena COVID-19 itu Allah dah tentukan dia kena. Yang mana Allah tentukan tak kena, walaupun dia mungkin ada bersalam, berpeluk dengan orang yang sudah ada COVID-19, tak kena dia. Itu dari segi hakikat. Tapi dari segi asbab, kan kita disuruh menjaga diri, ya, daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendedahkan kita kepada jangkitan penyakit. Sehingga kan Nabi SAW memberitahu, kalau kita tahu di satu tempat itu ada penyakit ta'un, ya, wabak ta'un, maka kita jangan masuk. Kerana apa? Kerana masuk ke tempat yang ada wabak penyakit itu sebab kepada jangkitan, sebab, bukan hakikat. Sebaliknya, kalau kita sudah berada di dalam kampung yang berlaku wabak, maka kita jangan keluar. Kerana apa? Dari segi sebab, kalau keluar itu kita boleh jadi carrier, kita boleh jadi orang yang membawa jangkitan lalu melebar luaskan jangkitan penyakit. Jadi kuarantin tu jangan kita nak lawan sangat, ya, perintah kerajaan supaya kita ni jangan banyak keluar, kerana itu ada dalil daripada sunnah Nabi SAW. Tapi tak ada jangkitan, Ustaz, Nabi kata la adwa. Itu hakikat. Wahabi cukup fail bab membezakan hakikat dan juga
asbab ni. Jadi bila kita nisbahkan syifa kepada Nabi SAW, itu namanya nisbah sababiyah. Nah, maknanya kita mengaku bahawa Allah Ta'ala menjadikan Nabi SAW itu sebab kepada kesembuhan. Kalau memang mengatakan makhluk menyembuhkan itu memang syirik otomatik sebagaimana sangkaan Wahabi, kenapakah junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan al-habbatus sauda'u syifa'un likulli da'in. Habbatus sauda menjadi penyembuh kepada setiap penyakit. Kata ulama, setiap di situ maknanya kebanyakan. Itu dah selesai. Masalah kulu-kulu dah selesai bagi orang yang nak faham. Tapi kenapa syifa? Habbatus sauda makhluk ke Allah? Jelas habbatus sauda makhluk. Siapa kata habbatus sauda itu Tuhan? Syirik. Kenapa Nabi SAW menisbahkan syifa kepada habbatus sauda? Nabi tidak kata Allah yang syifa. Nabi kata habbatus sauda syifa. Kerana Nabi SAW ketika itu bercakap daripada sudut asbab. Nabi SAW nak beritahu kepada umat, habbatus sauda ini Allah jadikan sebab kesembuhan, syifa'un likulli da'in, kepada setiap penyakit, ai li ghalibi da, kepada kebanyakan penyakit, ya. Bukan macam kawan kita yang walaupun ya sepatutnya beliau faham, tapi beliau menterjemahkan ghalib itu sebagai semua. Tidak. Ya, bahkan kul dalam hadis kulli da'in itu memang diterjemahkan oleh para ulama sebagai sebahagian. Kan memang ada penyakit-penyakit yang dirawat dengan habbatus sauda tidak sembuh. Kena faham dengan makna sebahagian. Baik. Jadi mereka kata selawat ni tak boleh, selawat tu tak boleh, dan lebih teruk lagi perangai dia orang ni. Dia boleh pula tuduh kita. Apa, adakah selawat yang lebih baik daripada selawat Nabi SAW? Adakah kamu menyangkakan selawat ulama itu lebih baik daripada selawat Nabi? Siapa yang kata? Siapa yang kata lagu tu? Tak ada pun orang kata bila selawat tafrijiyah lebih baik daripada selawat Ibrahimiyah. Tak ada pun orang kata selawat syifa lebih baik daripada selawat yang datang daripada Nabi SAW. Bukan masalah lebih baik. Masalahnya, orang Islam yang lain daripada Wahabi, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah faham bahawa selawat ini adalah ibadah yang umum, yang tidak disempitkan dengan waktu, dengan bilangan, dengan tempat, dengan lafaz bahkan. Yang penting apa yang kamu lafazkan itu adalah selawat. Jadi kalau selawat itu kamu lafazkan sebagaimana warid daripada Nabi SAW, itu bagus. Kalau kamu lafazkan dengan lafaz yang tidak warid pun bagus. Nanti banyak contoh selawat-selawat yang tidak warid daripada Nabi SAW tapi disusun oleh para sahabat dan juga oleh para ulama. Jadi Wahabi ini berperasan dia lebih pandai daripada sahabat, dia perasan dia lebih pandai daripada ulama. Nak buat macam mana? Moga-moga Allah kurniakan taufik hidayah kepada mereka dan juga kepada kita untuk menjauhi kebatilan dan menghampiri dan berpegang dengan kebenaran. Walaupun beliau sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, meriwayatkan lafaz daripada Nabi SAW, tapi dari segi amalan sebagai orang yang faqih, orang yang alim, beliau menambah doa talbiyah kerana beliau tahu ini hanya doa yang mana boleh baca sebagaimana datang daripada Nabi SAW direct, boleh juga baca dengan berbeza. Lalu beliau ketika menyebut, beliau menyebut labbaika labbaika labbaik labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaika warrarba'a ilaik wal amal. Ya, saya tak pandai lah dia punya rentak dia ni. Sebab kalau yang daripada Nabi SAW tu kita dah biasa rentak dia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Tapi beliau baca labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaika wa rarba'u ilaik wal amalu. Ya. Jadi lafaz macam ini tidak daripada Nabi SAW, tapi sahabat Nabi yang alim, yang faqih memandang bahawa ianya tidak ada masalah. Inilah yang diistilahkan oleh ulama-ulama yang datang kemudian sebagai bid'ah yang hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana tidak ada daripada Nabi SAW. Kenapa hasanah? Kerana tidak bercanggah dengan hukum. Dan Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu menambah bacaan talbiyah daripada Nabi SAW tu yang kita baca mula-mula tadi, tapi beliau menambah lagi labbaika maghruban ilaik dan na'ma'i wal fadlil hasani. Dan sebahagian sahabat menambah lagi dal ma'ariji. Menurut Amirul Mukminin fil hadis Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam Fathul Bari, hadis-hadis talbiyah yang beragam, yang pelbagai daripada para sahabat
menunjukkan bolehnya menambah bacaan zikir dalam tasyahud, talbiyah dan lain-lain maksur yang datang daripada Nabi SAW. Maknanya penambahan itu tidak bercanggah dengan hukum. Ni ada orang-orang yang sudah terkena fahaman yang sempit, hatta kalau kita nak makan baca Bismillahirrahmanirrahim pun dia tak bagi. Bayangkan, kita dah take for granted dah, ya, ikut sunnah Nabi nak makan Bismillahirrahmanirrahim, makan. Orang ini telah terkena penyakit jumud, beku dalam pemikiran. Bila dia baca hadis bahawa Nabi SAW apabila makan baginda baca Bismillah, maka dia kata hanya boleh baca Bismillah sahaja. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim itu bid'ah, maka haram. La ilaha illallah. Teruk sungguh macam itu. Pertama, kalaupun Nabi SAW hanya membaca Bismillah sahaja, maka daripada sunnah Nabi SAW ada penambahan di atas apa yang baginda ajar, baginda tidak larang. Cuba lihat, kerana Nabi SAW sendiri telah mendengar tambahan pada sahabat dalam talbiyah dan baginda membiarkannya. Baginda tak kata, jangan, saya talbiyah lain, kamu ni pandai-pandai. Tidak, Nabi dengar, Nabi diam, Nabi tak larang. Oh Ustaz, kalau Nabi diam, Nabi tak larang, tu kan dah jadi sunnah. Itu dah jadi sunnah takririyah. Betul lah. Bila Nabi SAW diam, baginda tidak larang, itu menjadi sunnah takririyah, menjadi sunnah periktirafan daripada Nabi SAW. Tapi jangan sempitkan pemikiran kamu. Itu bermakna sunnah takririyah daripada Nabi adalah mengiktiraf bacaan yang tambahan di dalam yang warid daripada Nabi SAW. Itu sunnah Nabi. Maknanya kalau kita nak ikut sunnah Nabi, kita juga tidak melarang tambahan-tambahan yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu daripada satu sudut. Ya, kalau betul pun Nabi baca Bismillah, tak salah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Daripada sudut yang lain, riwayat bahawa Nabi SAW baca Bismillah tidak semesti makna Nabi SAW baca Bismillah. Itu merujuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, ya, kalau Wahabi kita suruh dia, cuba kau baca kunut. Kunut, kata dia. Bukan itu. Bila kita baca kunut, itu merujuk kepada Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu nama kunut. Takkanlah orang kata, cuba kau baca Qul Huwallah. Qul Huwallah itu dalam literal. Qul Huwallah itu merujuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu orang kata baca Qul Huwallah. Cuba kau baca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, bukan macam itulah. Jadi boleh jadi riwayat yang mengatakan Nabi SAW bila bagi dia nak makan, bagi dia baca Bismillah, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau memang bagi dia hanya baca Bismillah sekalipun, tidak menghalang kita daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana inilah sikap Nabi SAW, bagi dia juga tidak menghalang tambahan-tambahan yang dilakukan oleh para sahabat seperti Sayyidina Umar, anak beliau Ibn Umar, Abdullah bin Mas'ud, Hasan bin Ali, Anas dan lain-lain radhiyallahu anhum ajma'in. Maka menambahkan zikir terhadap zikir ma'thur, yang maksud itu kita baca tapi kita tambah dengan yang kita sendiri, ini adalah pendapat majoriti ulama. Bahkan tidak salah kalau kita katakan ijma', sepakat ulama lain daripada sebelum daripada datangnya golongan yang syaz seumpama golongan Wahabi ini. Ulama dahulu tidak mempersoalkan, mempertikaikan, hanya kalau sekadar itu tambahan zikir. Lainlah kalau yang memang ditetapkan, iaitu memang kita tidak boleh menambah-nambahkan. Baik, cuba lihat selawat pula. Selalu saya dengar macam itu. Yang paling baik adalah selawat Nabi SAW. Kenapa nak amalkan selawat daripada sahabat, daripada ulama dan sebagainya? Ya, memang yang terbaik tentulah daripada Nabi SAW. Tapi mengamalkan selawat lain daripada itu tidak dengan dakwaan yang kita lebih baik, tetapi dengan mengamalkan keluhan yang ada pada ibadah yang umum. Baik, cuba lihat redaksi selawat Nabi SAW di muka surat 37. Berikut ini beberapa redaksi selawat Nabi SAW yang disusun oleh para sahabat dan jelasi salafus soleh radhiyallahu anhum. Cuba lihat ya. Yang kita tahu daripada Nabi SAW, yang bila sahabat tanya selawat macam mana, Nabi ajar selawat Ibrahimiyah. Tapi sahabat Nabi, Masya Allah Tabarakallah, mereka faham walaupun Nabi SAW ajar selawat Ibrahimiyah, itu tidak menjadi dalil bahawa selawat dengan lafaz yang lain itu haram. Itu hanya menjadi dalil bahawa selawat Ibrahimiyah itu bagus. Itu saja.
bukan menjadi dalil selawat lain tak bagus. Ya, bagus juga kerana masih termasuk dalam selawat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus salata alaihi fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaihi. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bila kamu selawat ke atas Nabi SAW, maka perelokkanlah selawat kamu, kerana sesungguhnya kamu tidak tahu, barangkali selawat kamu itu dipamerkan, disampaikan kepada baginda. Jadi kalau kita nak selawat itu dengan penuh ta'zim, menghadirkan hati kita itu atas kemuliaan Nabi SAW, mana tahu selawat kita itu disampaikan kepada Nabi SAW. Jadi selawat elok-elok. Wa qalu lahu, jadi mereka berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fa'alimna, kalau macam tu kau lah ajar pada kami. Jangan pesan saja suruh kami selawat elok-elok, ajarlah pada kami selawat yang elok tu macam mana. Qala qulu, kata kamu sebut macam ini, Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa khatamin nabiyina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Ini selawat yang disusun, bukan yang diajak oleh Nabi SAW. Wahabi kata, kalau kita selawat lain daripada selawat Ibrahimiyah, haram. Mana ada? Mana kamu menuduh sahabat Nabi buat benda haram? Jadi, bila mengajar, katakanlah, ya Allah, jadikanlah segala selawat, rahmat dan barakahmu kepada Sayyid penghulu para Rasul, pemimpin orang yang bertakwa, penutup kepada para Nabi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan Rasulmu, pemimpin dan pengarah kebaikan, Rasul yang anugerahilah baginda kedudukan yang terpuji, yang menjadi harapan orang terdahulu dan orang yang terkemudian. Jadi sahabat Nabi faham bahawa dah yang luas, tak masalah ada bid'ah selawat yang baru, asalkan ianya tidak bercanggah dengan syarak. Siapa lebih faham agama, sahabat Nabi ke Wahabi? Jelas yang faham agama adalah sahabat Nabi. Ketepikan dakwaan-dakwaan Wahabi ini, kita berpegang dengan pandangan sahabat Nabi. Baik, hadis daripada Sa'id radhiyallahu anhu an Salamah al-Kindi qala, hadis tadi ada satu hadis tadi yang hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi maknanya diperkuatkan dengan hadis yang lain. Hadis solat sebelum dan juga sesudah Id. Baik. Ini adalah hadis yang dinilai jayyid dan sahih dalam Fadlus Salah. Al-Hafiz As-Sakhawi mengatakan sanad hadis ini jayyid dan sahih, boleh dijadikan sebagai sandaran. An Salamah al-Kindi qala, Salamah al-Kindi mengatakan, kana Aliun radhiyallahu anhu yu'allimun nasa as-salata 'ala Nabi SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengajar orang ramai macam mana nak selawat ke atas Nabi. Yaqulu, Allahumma dahiyal madhuwat wa bari'al maskukat wa jabbarul qulubi ala fitratiha syaqiha wa sa'idiha ij'al syara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala Muhammadin abdika wa rasulika al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq wal mu'linil haqqa bil haqq wad damiri li jayshatil abatili kama hummil fattala'a bi amrika bi ta'atika mustawfizan fi mardatika bi ghairi naqlin fi qadamin wala wahyin fi azmin wa'iyan li wahyika ahdika madiyan ala nafadhi amrika hatta awra qabasan liqabis ala Allahi tasilu bihi asbabah bihi hudiyatil qulubu ba'da khawdatil fitani wal ithmi wa abhaja mudihatil a'lami wa nairatil ahkami wa muniratil islami wa huwa aminukal ma'mun wa khazinu ilmikal makhzun wa syahiduka yawmaddin wa ba'ithuka ni'matan wa rasuluka bil haqqi rahmatan. Allahumma afsah lahu fi adnika wa wajzihi mudha'afatil khairi min fadlika lahu muhanna'atin ghaira muqaddaratin min fawzi thawabikal mahluli.
wa jazili ata'ikal ma'luli Allahumma a'li ala bina'in nasi bina'ah wa akrim mathwahu ladaika wa nuzulahu wa atmim lahu nurah wajzihi min ibti'athika lahu maqbulah syahadati wa mardiyil maqalati dha mantikin adlin wa khuttatin faslin wa burhanin azimin. Baik. Ustaz, susahlah doa macam ni, selawat macam ni susahlah Ustaz. Selawat pada Nabi SAW lah lagi senang. Silakan. Kita tidak mengatakan bahawa selawat-selawat ini mesti kita amalkan. Selawat ini mana yang mudah, yang senang, yang bagus, kita boleh amalkan. Tetapi nak mengatakan bahawa sahabat Nabi pun tidak memandang bahawa selawat itu mesti hanya dengan selawat Ibrahimiyah sahaja sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian daripada golongan Wahabi. Itu poin dia. Kalau saya pun jenuh nak hafal ni. Jadi itu bukan poin dia. Adakah kamu nak amalkan selawat ni atau pulang? Yang penting kita nak ambil faham bahawa sahabat Nabi seumpama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga tidak menganggap bahawa melafazkan selawat dengan lafaz yang berbeza daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah yang sayi'ah, tidak. Ya. Jadi kesimpulan kita pada malam ini kita lihat selawat-selawat ni ada lagi ya, selawat tabi'in, selawat Imam Syafi'i dan sebagainya. Cuma para ulama menilai susunan selawat di atas sangat indah dan bagus ya. Menurut Al-Hafiz Ibn Kathir, redaksi selawat ini popular daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Hafiz, para perawi hadis ini adalah para perawi hadis yang sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar pula berkata bahawa sanad hadis ini hasan. Hanya saja Salamah Al-Kindi tidak pernah berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, oleh kerana itu sanad hadis ini mursal kerana tidak disebut siapakah yang meriwayatkan kepada beliau daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi mursal dalam masalah sekadar lafaz selawat ini tidak menjejaskan, kerana sabit hukum selawat itu disunat, hanya nak lafaznya bagaimana. Jelas para sahabat tidak keberatan kalau lafaz itu daripada mereka sendiri atau daripada sahabat yang lain ya. Jadi besok insya-Allah kita akan lihat lafaz selawat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga ada selawat yang tersendiri. Tabi'in yang soleh iaitu Al-Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu juga ada selawat sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah taala, ulama salaf daripada tabi'in, imam mazhab daripada 4 mazhab juga ada selawatnya sendiri. Jadi insya-Allah ya, poinnya adalah selawat ini termasuk dalam ibadah yang umum ya. Ibadah kita tidak nafikan, selawat adalah ibadah, dan kita juga tidak menafikan bahawa sangat baik kita itu beramal dengan selawat yang warid daripada Nabi SAW. Tapi juga dalam masa yang sama tidak menafikan keharusan, kebolehan beramal dengan selawat-selawat yang lain, dengan tidak ada dakwaan pun bahawa selawat yang lain ini adalah lebih baik daripada selawat daripada Nabi SAW. Tidak ada dakwaan demikian. Jadi hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.